إلى نبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء اسكندري شعر لهم الفاتحة. Kat mana ni? Muka surat apa? 55? Ha? 55? Mari. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Ditanyai Abu Ali Ar-Wadajari radhiyallahu anhu daripada isyarat, maka katanya isyarat itu menyatakan daripada yang terkandung akan dia pendapat daripada yang diisyaratkan kepadanya tiada lain. Dan hakikatnya bahawasanya isyarat itu beserta akan dia segala ilat, dan segala ilat itu jauh daripada haqaiq. Dan kata Abu Bakar Ash-Shibli radhiyallahu anhu, tetap isyarat yang diisyaratkan akan dia makhluk bagi hak itu, iaitu bertolak atas mereka itu hingga mengisyaratkan mereka itu kepada hak, dan tiada bagi mereka itu kepada demikian itu jalan. Ini kata Syekh Ibn Atta' tentang isyarat. Isyarat tu boleh dengan gunakan perkataan, boleh juga menggunakan isyarat-isyarat mata, tangan. Kalau jalan raya tu isyarat dia lampu. Lampu isyarat orang panggil kan. Lampu isyarat. Kalau kuning tu sedialah untuk keluar merah. Kalau merah tu isyarat berhenti. Kalau makna hijau tu isyarat untuk berjalan. Itu isyarat-isyarat. Isyarat ni nak menunjukkan pada sesuatu. Jadi biasanya isyarat ni satu benda yang kita pernah tengok. Pernah tengok dia berbentuk makhluk lah. Kalau umpamanya orang bisu, dia ada isyarat dia tangan. Kan? Kadang ada orang isyarat dengan muncung, dengan kelip mata. Itu semua bentuk-bentuk isyarat. Apa juga isyarat yang kita bagi itu, iaitu dia tersangkut dengan makhluk. Dia tak boleh tersangkut dengan Allah Ta'ala. Nak disyaratkan Allah Ta'ala tu tak boleh. Mana isyarat ni, mana sesuatu yang kita boleh buat. Dia nak tunjuk kata
Benda tu kita tak suka, mungkin kita geling kepala. Kalau kita suka, kita angkut kepala. Ini semua berkaitan dengan makhluk. Isyarat-isyarat ni berkaitan dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala tu tak dilayakkan untuk diisyaratkan. Tapi nak diserupakan dengan makhluk, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Betul bagi orang yang arif, mereka tu makna kata tidak akan mengisyaratkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Tapi macam mana mereka nak menerangkan, dia pun tak boleh terang. Hakikat Tuhan tu tak boleh diterang dengan lidah, dengan bahasa perkataan. Ni yang Sayyidina Abu Bakar kata, bahawa mengetahui oleh yang mengetahui itu sudahnya tak tahu. Cuma dia bicara berkaitan dengan sifat adanya Allah. Allah tu ada. Ada yang macam mana? Wallahu a'lam. Ada minggu tu ya. Allah tu makna tak bersifat dengan khudrat. Khudrat tu tahulah kuasa. Hakikat kuasa tu dia tak boleh nak hurai. Hakikat kuasa tu mengikut apa yang dianugerahkan kepada seorang itu, Allah buka mata hatinya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disebut oleh Nabi kata araftu rabbi bi rabbi. Kenal kami akan Tuhanku, kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Setakat mana makrifah, nur makrifah yang dituangkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya. Makrifah ni makrifah maknanya mengikut ahli sufi. Kalau makna kata bagi ahli usuluddin, dia ceritalah. Setakat yang diceritakan, dikhabarkan dalam Quran, dalam hadis, dengan berdalil dan sebagainya. Tapi hakikat Allah Ta'ala tu wallahu alam. Last sekali wallahu alam. Dia tak boleh nak bagi contoh. Adapun contoh-contoh yang diberi oleh ulama-ulama, tuan-tuan guru, oleh ustaz-ustaz, itu untuk mendekatkan faham ya. Untuk mendekatkan kepada kepahaman. Tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala ni wallahu a'lam. Itulah last sekali wallahu a'lam. Dia tak tahu. Sambung kita, kata musannif rahimahullah Ta'ala. Ditanyai, mana orang tanya. Abu Ali Al-Warad, apa nama ni? Al-Warad Bari radhiyallahu an. Daripada isyarat, apa itu dinamakan isyarat? Maka katanya isyarat itu menyatakan daripada yang terkandung akan dia pendapat daripada yang diisyaratkan kepadanya, tiada lain. Ditanya Abu Ali, orang tanya dia berkaitan dengan isyarat. Apa maksud isyarat? Katanya isyarat itu menyatakan daripada yang terkandung akan dia pada pendapat. Jadi mana apa yang didapat, apa yang dipaham. Dia bagi isyarat, contoh-contoh. Contoh-contoh. Dia bagi huraian-huraian. Sekat tu ya. Jadi apa yang dia isyaratkan itu melalui perkataan ke, melalui tulisan ke, melalui apa pun yang diceritakan itu, apa yang terkandung dalam pemikiran dia. Jadi pendapat ni pemikiran. Ideologi, idea. Apa yang dia faham. Yang ini berlegat di atas kepahaman dia. Tak lebih daripada itu. Sedangkan Allah Ta'ala ni tak dapat dijangkau dengan pemikiran. Tak boleh nak dijangkau dengan pemikiran. Cuma kita kata Allah Ta'ala tu berkuasa. Kuasa begini, takluk begini. Sakat yang diterang oleh Allah Ta'ala, diterang oleh Rasul, yang dihurai oleh para ulama, hakikatnya kita tak terjangkau dengan pemikiran kita. Oleh kerana Allah Ta'ala tu tak boleh dijangkau dengan pemikiran, hakikatnya, maka makna kata tak bolehlah makna kata Allah Ta'ala tu nak diisyaratkan. Kalau baharu-baharu sama-sama baharu ni bolehlah kita isyaratkan. Dia tu pendek. Macam apa, pendek macam apa? Dia tu tinggi macam galah. Nak kata dia putih melepak macam tepung. Boleh isyarat. Contoh-contoh.
Dia tu hitam, hitam legam macam apa? Macam arang. Allah Ta'ala kita nak cakap macam mana? Jawab abang. Jadi isyarat ni benda isyarat yang terkandung dalam pemikiran. Tak lebih daripada itu, kata Abu Ali. Allah Ta'ala ni, wallahu alam. Sebab itu kalau orang boleh cerita-cerita lalas sekali, wallahu alam. Tidak mengetahui hakikat yang qadim, melainkan khadim juga. Mustahil baharu itu mengetahui hakikat khadim. Kita tahu Allah berkuasa, satu ya. Hakikat kuasa Allah, wallahu alam. Allah saja yang tahu tentang diri dia. Kenapa Allah tahu? Allah memiliki ilmu. Ilmu ni makna inkisyaf. Terbuka, jelas, nyata pada pengetahuan Allah. Segala yang wajib, yang mustahil dan harus. Semua Tuhan tahu. Wajib bagi diri dia, apa yang ada pada diri dia. Apa yang mustahil, yang tak ada pada diri dia. Apa yang harus terhadap makhluk-makhluk dia. Semua Tuhan tahu. Kita, pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Ma'utitu minal ilm illa khalil. Tidak akan bagi mereka tu ilmu, mereka sikit saja. Di ilmu yang ada pada kita ni, mengenal Allah Ta'ala ni, secebis je, sikit sangat. Itu dia. Sebab itu, makna kata lalah sekali, dia kata, wallahu alam. Jadi maksud kata Abu Ali ni, yang dikatakan isyarat-isyarat tu, cuma makna kata yang ada di ruang lingkup pemikiran dia. Tak lebih daripada itu. Tiada lain. Tak ada yang lain lebih daripada itu. Dan hakikatnya bahawasanya isyarat itu berserta dia segala ilat. Makna kata segala pandangan kita itu dengan ilat, dengan bersebab. Sebab ni jadi macam ni, sebab ni jadi macam ni, sebab ni jadi macam ni. Allah Ta'ala tak bersebab. Allah menjadikan satu tak ada sebab. Itu kehendak dia macam tu. Lepas tu kita cari sebab, tak jumpa kadang-kadang tu. Kenapa sembahyang subuh pukul 6? Bagi sebab. Memang Tuhan letak macam tu. Nak sebab apa? Kadang-kadang orang tanya kita, kenapa itu, kenapa mesti potong tangan? Tak usah bagi sebab lah. Macam ada, saya pernah cerita satu forum berkaitan pengharaman babi. Ya. Kenapa Allah haramkan babi? Kenapa Allah haramkan babi? Forum tu disertai oleh 3 profesor. 3 cendekiawan Islam, Yahudi dan Kristian. Semua ni doktor semua ni. Semua ni doktor. Doktor falsafah lah, doktor kalangan sarjana Islam, sarjana Kristian, sarjana Yahudi. Tajuk dia, relevankah masa ini babi diharamkan? Itu tajuk dia. Maka moderator panggil, minta sarjana Islam bagi pandangan. Sebenarnya dia kata, babi ni ada satu kuman. Kuman yang ada dalam badan babi ni, kita panaskan dia kuman tu, dengan suhu panas macam mana pun dia tak mati. Sebab itu Islam mengharamkan babi kerana ditakuti kuman itu akan masuk ke badan orang yang makan babi. Apa nama kuman dia? Buatlah nama kuman ini. Tak mati dalam suhu didih. Rebus mendidih ayam pun dia tak mati. Hebat kuman ni. Dengan sebab itulah maka Tuhan kami Allah mengharamkan babi. Mai Profesor Yahudi kata, sebenarnya Profesor Kristian, sebenarnya dia kata, para saintis kami telah berjaya membunuh babi, membunuh kuman tu. Saintis kami telah berjaya mencipta satu sterilizer. Masuk saja daging babi, automatik mati kuman tu. Dia kena elat sebab haramnya babi kerana kuman tu dah mati. Maka sekarang ni
Tidak relevan lagi babi diharamkan. Karena kuman dah tak ada. Haram kerana kuman dah mati. Maka saya cadangkan supaya babi itu dihalalkan. Ailat. Makin Profesor Yahudi. Babi sedap pun. Goreng ke, bakar ke, masak kicap ke, buat gulai. Apa tak bisa makan mana? Apa tahu. Dia puji babi meleleh. Profesor Islam tak boleh jawab. Sebab dia kata bersebab. Benarnya Allah Ta'ala buat satu tak ada sebab. Allah lebih tahu. Hikmah tu ada. Untuk mudarat. Kerana makan babi ini mudarat. Kepada mana orang yang makan dia. Bukan sakat dari segi fizikal. Dari segi kerohanian. Orang makan babi ni perangai dia betul-betul macam babi. Biasa tengok babi makan tak? Hamba tengok babi makan macam mana? Mulut dia makan, ekor dia berdai. Cuba perhati tu. Siapa cuba pergi kandang babi. Tengok babi makan. Mulut duk makan, ekor duk gedik. Duk pukul sana, pukul sini. Orang makan babi, akhlak betul macam babi. Tak usah suap dah macam mana. Tak usah buat baik lah macam mana. Ekor dia tibai kita. Tu babi. Babi di api. Bukan boleh buat baik. Maka kot. Dia ada berkaitan dengan jasmani, rohani dan sebagainya. Yang tahu Allah Ta'ala yang mencipta babi, cipta manusia, dia saja yang tahu. Jadi bila dah kata, Profesor Islam kata haram babi kerana elat dia kuman dah mati, babi sedap, babi itu babi ni, makin Maulana India. Maulana India dia pakai keplekat tak? Tak pakai tie, tak pakai kuat apa. Weh babi, duduk dia dah. Dia suruh pada pagi semua tu babi. Babi, duduk. Marahlah Profesor Yahudi panggil dia babi. Hau kata babi sedap. Babi bagus. Aku panggil babi, ada marah pula kat aku dah. Babi disebut nama apa-apa marah. Macam mana apa nak makan? Bodoh betul lah apa dia. Dia hurat. Kami Islam, Tuhan kami buat satu tak bersebab. Ikut kehendak dia. Setiap arahan dia, perintah dia, hukum hakam dia bukan lahir daripada otak manusia, daripada Allah yang amat mengetahui tentang makhluk dia, hamba-hamba dia, mana yang baik dan mana buruk untuk hamba dia. Itu dia. Jadi bahwasanya isyarat itu serta akan dia dengan elat dan dengan bersebab. Dan segala elat itu jauh daripada haqaiq. Satu yang bersebab tu jauh daripada hakikat. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tidak bersebab. Dan Allah tidak mengambil faedah terhadap segala sesuatu. Dan tu nama kata tu Allah kaya. Dan mengaji qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Tuhan tu kaya. Tak berhajat kepada hukum, tak berhajat pada fa'il. Dia menghukum sesuatu, tak berhajat pada hukum. Dia suruh orang semayang, dia tak ambil faedah pada semayang makhluk dia. Dia perintah hambanya puasa, dia tak ambil faedah daripada puasa hamba dia. Dia suruh hambanya berjuang, dia tak ambil faedah. Faedah tu kembali kepada makhluk tu sendiri. Tak ambil faedah pada hukum dan makna kata perbuatan. Apa dia buat? Tak ada faedah. Kita sungguh buat sesuatu ambil faedah. Dah beli baju kan nak pakai, beli kereta kan kita nak naik, buat rumah kita nak berteduh. Semua ambil faedah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Istiqna'ul ilahi min al-istiqna'u ilahun, mana terkaya Allah Ta'ala tu daripada segala sesuatu. Iftiqaru kullu ma adahu ilaih, berhajat pula sesuatu kepada aja. Ini yang Allah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu tu fakir, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah tu kaya lagi terpuji. Dan kata Abu Bakar Shibli radhiyallahu anhu, tiap-tiap isyarat yang diisyaratkan akan dia makhluk bagi hak itu, iaitu tertolak atas mereka itu.
Apa juga kalau kita bagi penerangan, penceritaan, penghuraian tentang Allah, kita isyaratkan seperti tak boleh. Allah Ta'ala jauh. Tak boleh kita nak isyaratkan. Tak tersentuh. Yang sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin atau Sayyidus Salikin ni meletakkan satu sifat khusus bagi Allah Ta'ala. Yang dinamakan sifat tanzih. Kalau kita mengaji sifat 20, dia tak sebut tanzih. Dia sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala. Allah tak serupa dengan makhluk, makhluk pun tak menyerupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh isyaratkan dengan tangan. Tangan ke apa ke tak boleh. Yadullah fawqa aydihim. Kita tak benarkan kata Tuhan, tangan Tuhan. Tangan tu, Tuhan tu bertangan. Kerana bertangan tu menyerupai makhluk. Maka ulama takwilkan tangan itu sebagai yadun tu sebagai makna kata ta'yid, sebagai kuasa. Macam tu ya. Jadi Allah Ta'ala tu kalau makna kata sesuatu tu diisyaratkan, dicontohi, dimisal, tertolak atas mereka itu. Ditolak, pandangan ini ditolak. Kerana Allah Ta'ala tak boleh nak disyaratkan. Ini cara kesufian ni, cara makna kita hakikat yang makrifah tasawuf. Tapi kita Usuluddin kita bagilah contoh-contoh. Memang ada ulama bagi contoh. Contoh tu bukan hakikat untuk mendekatkan faham saja. Kita buat contoh lah macam ni. Tuhan sayangkan kepada makhluknya lebih pada ibu sayangkan anaknya. Itu yang cerita. Kan? Ibu sayang anak, bagi minum, bagi makan, itu gini-gini. Tahu mana sayang ibu akan anak? Ketika ibu tu jaga, dia tidur apa? Dia tak ingat anak dia dah. Allah Ta'ala tak tidur, tak jaga. Dia nak cerita tentang sayang. Makna kita kata Allah pada makhluk tu, kita ambil contoh isyarat orang ibu sayang anak. Satu ya. Bukan lagu tu. Jauh lagi. Contoh yang saya bagi ni untuk pemudah faham saja. Bukan hakikat. Hakikatnya Allah Ta'ala tak boleh nak diisyaratkan. Tak boleh nak isyaratkan. Di contoh tu tak boleh. Jadi kalau ulama buat contoh untuk permudah faham saja. Bagi mudah faham. Tu cerita ada gitu. Hingga mengisyaratkan mereka itu kepada hak. Dan tiada bagi mereka itu kepada demikian itu jalan. Lagi dia bagi contoh, bagi itu, bagi ni syarat tu syarat ni. Tak ada jalan. Belum sampai jalan sebenarnya. Sebab tu kita mengaji Usuluddin. Memanglah ada contoh, ada dalil, ada itu, ada ini. Naik lagi. Kita tarik. Mana tarik ni kita beramal ibadat. Kerana saya sebut selalu, bila kita mengaji ilmu Usuluddin, ikut jalan Usuluddin tu, iman dah ada. Tapi iman tu Nabi kata telanjang. Al-imanu uriyan. Iman kita tu masih bertelanjang. Kan? Kalau macam pokok tu dia baru tumbuh tunai. Tak layak dia panggil pokok lagi. Kena baja dia, siram dia, biar dia membesar. Akhirnya dia boleh keluar buah. Tak macam tu. Begitulah kita ni. Bajai iman kita dengan taat. Jaga dia, jangan bagi maksiat. Kerana maksiat ni membunuh pokok iman. Ya, pokok ni akan membesar. Dia keluar hasil-hasil buah-buah. Di mana kita akan membuahkan ma'rifatullah yang sebenar. Kenal Allah dengan kenal yang yakin. Kenal macam mana? Mengikut apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Allah nak bagi macam mana? Nak kenal sifat dia ke? Nak kenal perbuatan dia ke? Nak kenal kasih sayang dia ke? Nak kenalkan makna kata hebatnya Allah Ta'ala, sifat-sifat ada jalalnya ke? Atau bersifat jamalnya ke? Itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada Allah campakkan seorang tu nur, cahaya. Hingga dia yakin kekuasaan Allah. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sentiasa gerun hatinya dengan Allah.
Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gemetar hatinya kerana gerun dan takut dia kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Ada setengah pula Allah Taala campakkan pada dia tu keyakinan, nur, sifat-sifat jamal. Al-Latif, lagi Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Afu, Al-Ghafur. Ini semua sifat-sifat lembut-lembut. Hingga dia sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, keampunan Allah, rahmat Allah, kurniaan Allah. Mengikut apa yang Allah tuang ke dalam hati dia. Itu dia. Al-iman urian wa libasut taqwa wa zinatul haya wa samaratul ilmu. Iman telanjang. Pakaian dia kena bagi pakai iman. Pakaian dia takwa. Patuh perintah Allah, jauh larangan Allah. Bila kita sungguh-sungguh, maka Allah campak pada kita yang dikatakan bahawa wazinatul haya, perasaan malu. Wasamaratul ilmu, dan buah iman tu ilmu makrifah. Mengenal Allah dengan kenal yang sempurna. Itu ulama bagi baikan iman ilmu, iman ayyan, iman hak. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Keyakinan ni dia ada peringkat-peringkat dia mengikut anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahqiq pula dalam isyarat ini iaitu keadaan hamba itu takluk pada sesuatu nauk daripada segala nauk asma dan sifat, hingga adalah mereka itu segala ahwalnya sekaliannya berlaku atas barang yang dikehendakinya. Demikian itu nauk. Yang tadi bila pakai isyarat, apa-apa semua tu mana belum sampai lagi tu. Iman lah tapi tak lengkap, belum sempurna, tak kuat. Kalau dia pakai isyarat, pakai dalil, pakai tanda, itu tak kuat lagi iman. Itu panggil iman ilmu yakin. Tanya orang semua ada yakin ada syurga. Tapi kenapa tak buat amalan untuk masuk syurga? Yang tahu syurga tu begini-begini. Nikmat dia melimpah ruah untuk orang yang beriman, beramal soleh. Kamu yakin syurga tu hebat, tapi kenapa kamu tak beramal soleh? Itu makna iman dia tak kuat. Tahu tak neraka? Tahu, neraka panas yang buat pasal. Yang api berbaris buat apa? Tahu baris, tikam ekor. Orang tikam ekor semua baris. Cukup disiplin. Paling disiplin orang tikam ekor. Orang naik bas pun dia potong lain. Dia queue, dia potong juga lain. Tapi orang tikam ekor tak pernah potong lain. Satu. Lembut lagi tu. Ada pakcik mana atau naik basikal, naik gerek. Oi, bagi laluan warga mas. Hilang pakcik di depan dia dah. Lagi. Dia tahu tak judi tu dosa besar. Boleh membawa dia masuk neraka. Dia tahu. Neraka tu panas tu. Dia buat pasal panas. Habis hang cakap kau apa? Mana iman ada tapi terlalu lemah. Ni yang Nabi kata iman telanjang. Pakai dia baru setakat ilmu yakin. Nak kuat kena tarik lah. Kena berjalan, kena buat taat, tinggal maksiat. Baru nak anul yakin, hakul yakin, kamalul yakin dan sebagainya. Kan? Dan tahqiq pula, dia kata yang benar-benar tahqiq itu dalam isyarat ini berkaitan dengan isyarat-isyarat ni semua, iaitu keadaan hamba itu dia kata takluk pada suatu nauk. Nauk ni mana pokok bercabang-cabang lah. Ikut keadaan dia, apa yang Allah letak dia. Dalam makrifah ni ada, kalau usuluddin dia mula dengan apa kita baca bab wahdaniyah.
Allah Ta'ala tu sah pada zat, sifat dan af'al. Kan? Kita baca gitu. Tapi jalan nak sampai makrifah dia tak boleh mula dengan zat. Dia kena mula dengan perbuatan. Af'alullah. Tengok semua ni perbuatan Allah. Langit, bumi, bulan, bintang, ingat Allah. Tengok semua ni, ingat Allah. Tengok semua, ingat Allah. Apa yang berlaku semua daripada Allah. Ini semua perbuatan Allah. Kan? Terhadap kita selalu berlaku. Afi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak perhati ke? Mata kamu boleh melihat. Siapa bagi melihat? Allah. Ini perbuatan Allah. Boleh makan, boleh kenyang, boleh sedap, manis, pahit, masin, rasa. Semua ni Allah. Setiap apa yang berlaku pada diri dia, ada apa dilihat, apa didengar, apa dirasa. Semua perbuatan Allah. Dia tak kata perbuatan dia. Tak kata hasil perbuatan makhluk. Semua perbuatan Allah. Ini dia mentauhidkan perbuatan Allah. Kalau dia kata ini semua perbuatan Allah, dia telah mencapai tauhid. Yang tauhid di segi af'alullah. Kalau dia naik lagi, Allah bagi dia naik lagi, dia melihat dengan mata hatinya akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah. Dia mentauhidkan sifat Allah. Aku tak ada sifat. Aku tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah. La qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang bersifat dengan sifat kuasa melainkan Allah. La hayyun alal haqiqati illallah. Tak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah. Kita ni hidup bukan hidup hakiki. Hidup yang mangsa aradi. Dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia macam tu. Kalau dia kaya ada. Yang kaya Allah. Aku ni majaz. Pinjam-pinjam cakap. Ya. Aku kan ada apa, tak ada apa-apa. Dia naik bersifat. Kalau Allah nak dia, Allah angkat dia pada zat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La mawjud alal haqiqati illallah. Tak ada yang ada pada hakikatnya melainkan yang ada hanya Allah. Ini para Nabi, para Rasul, para waliullah. Mereka naik kepada tauhidul zat. Nah, itu dia. Jadi makna kata bagi mereka itu keadaan hamba itu takluk pada suatu mengikut cabang-cabang keadaan yang didatangkan oleh Allah padanya daripada segala banyak bab ma'rifatullah ni. Ada tauhid zat, ada sifat, ada af'al. Dia mengenal Allah melalui kasih sayang Allah Ta'ala, melalui kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Ada yang melalui sifat mana jamal, ada sifat jalal dan sebagainya. Itu nom dia. Ya? Segala nom asma'ul husna. 99 nak jangan cari 100 Ni ada orang hang mengaji mana ni? Pondok Batu Hampak. Ustaz hampa mengajar asma'ul husna apa? 99. Yang ke 100 dia apa? Jadi dia ajar kita 100. Tak tahu dah. Yang aku tahu 99 dah. Mengaji tak habis dah. Pergi cari sampai dapat. Benda tak ada, cari mana nak jumpa? Kita kalau benda ada, cari jumpalah. Kita simpan duit, bawa pelipat kain. Hari ni tak jumpa, esok tak jumpa, lama-lama jumpa dah. Jumpa pasal benda tu ada. Jadi kita ni tak bubuh duit pun nak pelipat kain. Memang tak bubuh pun. Pergi cari. Cari benda tak ada, memang tak ada. Nak cari yang ke 100. Tak jumpa. Ilmu ni nak buat gambar. Rasulullah tak cerita, kat siapa tak cerita. Abu Bakar pun Nabi tak cerita. Itu dia. Habis Nabi cerita kat siapa? Inilah. Dum makdum, langit belum, bumi belum. Tuhan belum bernama Allah. Apa ada? Kita pun penin. Ini ilmu mengaut. Ilmu mengaut. Asma' 99. Jadi ada orang makna kata ma'rifah Allah melalui asma', nama-nama Tuhan.
Tuan campak buka pintu hati dia. Kan? Nama-nama Tuhan ni. Nama ni dia menggambarkan sifat. Ar-Rahman. Kan? Tuhan yang bersifat pemurah. Dia tengoklah mati dia nampak yang pemurah Allah je. Lain tak ada yang pemurah. Dia dalam istilah tasawuf dipanggil saqaq. Saqaq ni pemurah untuk makhluk. Manusia tu bersifat saqaq, bersifat pemurah. Lawan dia tamak, lawan dia bakhil. Bakhil lawannya saqaq, pemurah. Atas pada saqaq dipanggil isar. Isar ni dia mengutamakan sahabat lebih pada diri dia sendiri. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Yusiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka sendiri susah. Banyak sahabat-sahabat Nabi semua bersifat asar, sifat isar. Hingga kagum Nabi Musa melihat hebatnya umat Nabi Muhammad. Allah tajalli tunjuk hebat umat Muhammad. Layanan Allah yang hebat di akhirat besok untuk umat Nabi Muhammad. Semua makhluk ni kagum. Sehingga Allah Ta'ala kata, aku malu dekat umat Muhammad. Kita tengok dalam kitab Sayyidul Salikin, juzuk 3. Cari tajuk Isar. Lawan pada Bakhil. Dia utamakan orang lain. Dia lapar tak apa, asalkan orang lain kenyang. Dia susah tak apa, asalkan orang lain senang. Dia sakit tak apa, asalkan orang lain. Ini umat Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat banyak macam tu. Dia tak makan, dia bagi sahabat dia makan. Hingga Allah Ta'ala malu pada umat Nabi Muhammad. Aku malu nak soal mereka. Aku malu nak hisap mereka. Tuhan nak soal pun malu dekat umat Nabi Muhammad ni. Kata Nabi. Dan Allah kata, wahai umat Muhammad yang bersifat ihsan, masuklah mana-mana syurga. Pintu mana yang kamu nak. Itu dia hebatnya. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pemurah sebenarnya Allah. Kalau seorang tu pemurah, kita lihat dia pemurah. Bukan dia pemurah. Allah campak dia sifat pemurah. Allah yang pemurah itu jadikan dia pemurah. Sifat jamal ni kita boleh ambil. Allah pemurah, kita pemurah. Tapi pemurah Tuhan tak ialah bukan macam kita. Allah Ta'ala penyayang, kita penyayang. Allah pengampun, kita pengampun. Itu tak apa. Itu sifat jamal. Sifat jalan jangan. Tuhan sombong, kita nak sombong. Tak boleh. Al-Mutakabbir, sombong. Sombong sifat Tuhan. Selendang aku. Siapa rampai selendang aku? Rampai selendang Tuhan. Macam pergi rampai kerih panjang. Agung bagi ya. Itu Allah Ta'ala. Takabur sifat Tuhan. Mana kita boleh ambil? Nah. Itu dia. 6 asma'. Asma' tu banyak kan? 29. Allah bagi hamba dia satu pun cukup dah. Allah. Dan dia kenal sungguh-sungguh Tuhan yang pemurah Allah. Hingga hari dia dalam hidup ni, dalam rasa nikmat Tuhan yang tak terhingga. Dia makan pemurah Tuhan. Dia makan penyayang Tuhan. Dia bernapas penyayang Allah. Pemurah Allah. Dia rasai dia dalam rahmat Allah Ta'ala sentiasa. Itulah asma' nama-nama yang lain. Dan sifat. Sifat apa ni? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani. Yang berkuasa hanya Allah. Yang bersifat iradat hanya Allah. Yang bersifat ilmu hanya Allah. Mendengar, melihat. Semua sekali. Hanya Allah. Kita yang ada pada kita sifat-sifat ni. Segi majaz saja. Pinjam-pinjam cakap. Kalau Tuhan tak bagi kita berkuasa, kita walaupun ada tangan dan kaki kita lemah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita ilmu, kita bodoh. Walaupun ada otak. Bodoh. Bodohlah kata Nabi pelarian. Nabi pelarian. Kalaulah saya jadi Tuhan. Siapa cakap macam ni?
Nabi Muhammad pun tak tunai janji. Dia kata Nabi mungkin janji. Mungkin janji. Dia buat menapik. Dia tuduh Nabi menapik. Berat. Ada otak tapi bodoh. Tak ada ilmu. Lepas ni pun nak kata apa pula kat Nabi, aku pun tak tahu. Oh, Cina tepuk tangan di parlimen tu. Kata Nabi pelarian. Main. Cina. Dia happy. Pertahan Mak Sabu. Bodoh nak mampu. Nabi bukan pelarian. Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah. Nabi tak buat sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Wahyu daripada Allah. Nabi hijrah tu wahyu. Nabi sembunyi di gua Sur, wahyu. Nabi pilih Abu Bakar untuk berhijrah, wahyu. Nabi pilih makna kata Suraqah bin Malik untuk buka tunjuk jalan, wahyu. Setiap wahyu ada pengajaran. Nabi tak pernah takut, Nabi tak takut, Nabi bukan penakut. Nabi dibangkitkan jadi rasul tu dia seorang-seorang lah. Dikelilingi oleh makna kata kaum jahiliah. Siapa pergi Mekah tahulah. Madinah lembut sikit. Orang Madinah cakap lembut dia. Kena orang Mekah. Oh. Dia kata apa nama nak pi buat umrah. Tanim. Oh. Kita tanya dia buat 4 rial. Sampai sekat jalan dia buat start izin tak hidup. Oh sudah. Dia nak tambah lagi duit. Tu Arab. Bagi duit saya tak hidup terus. Bayangkan Arab lah dah Islam berapa kurun. Bayang Arab dulu. Zaman Nabi tu. Allah tak lantik Nabi orang Melayu. Melayu lembut. Allah lantik Nabi di kalangan orang Arab yang keras. Yang keras. Buluh keras pun Nabi boleh lentok jadi lembut. Kalau orang Melayu boleh lentok, orang tak heran lah. Buka kedai tengah kampung Melayu, bagi rokok sebatang, lembut habis. Ini orang Arab. Mana ada Melayu, Nabi Melayu. Orang Melayu lembut. Allah pilih bangsa Arab yang keras. Yang keras pun Nabi boleh lembut. Nabi tak menakut. Kalau tak menakut, Nabi tak angkat, tak berjuang. Di tengah hutan belantara jahiliah. Dia seorang-seorang masa tu. Cuma berlaku hijrah tu Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi, Nabi nak tunjuk pada kita, itu strategi perjuangan. Strategi. Kita nak pergi Mekah dalam bahaya. Jangan terus Mekah. Sembunyi Zat. Nak ajak kita cara-cara berjuang. Dalam suasana keadaan yang tegang. Sengap Zat. Biar dikendong dulu. Nabi ada intelijen dia. Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi tengok keadaan di Mekah. Dia survey. Kemudian petang-petang malam-malam dia pergi habaq ke Abu Bakar dengan Rasulullah. Begini-begini. Barulah Nabi keluar. Itu mana strategi, mana perjuangan. Kena ada strategi. Kena sifat hazard, sifat berhati-hati. Semua ni penuh dengan strategi-strategi. Sebelum Nabi pergi ke Mekah, dah berlaku perjanjian Bai'atul Aqabah. 72 orang daripada Madinah berbai'ah dengan Nabi. Jemput Nabi pergi ke Madinah. Orang Madinah duduk tunggu Nabi. Pegang dengan kompang rumah cukup. Nampak saja Nabi, Tala'al Badru alaina. Adakah Rohia tu mari kita pukul gendah dah. Sambut dengan Tala'al Badru dah. Ada lari. Nabi kan menakut. Dia Mak Sabu kenapa betulkan baliklah dia punya statement. Mungkin dia kutip orientalis punya tulisan. Memang orang orientalis lama dah kata Nabi pelarian. Nabi penakut, Nabi pengecut. Pengecut apa? Nabi mai balik. 8 tahun ya Nabi datang balik ke Mekah. Membebaskan Mekah daripada cengkaman jahiliah. Orang pelarian mana? Macam tu tak ada. Duduk situ sengap-sengap ya. Ini berjuang, berjihad.
Jadi berbagai-bagai noklah keadaan yang dicampurkan oleh Allah Ta'ala ke hati hamba itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'nya, sifatnya, hingga ada segala ahwalnya. Ahwal ni mana hal-hal mereka itu sekaliannya berlaku atas barang yang dikehendakinya mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ada Tuhan bagi makrifah asma', ada yang makrifah perbuatan af'al, ada yang makrifah sifat, jarang-jarang makrifah zat. Yang tu nabi-nabi, rasul-rasul, para waliullah. Kita ni permulaan kita nak ikut jalan ni, kita kena makna kata syuhud akan perbuatan Allah. Kan? Kita demam, sakit, buatan apa? Buatan Allah. Setiap buatan Allah, Allah makna kata Allah turut buat apa? Oh, dapat sakit, Allah turut kita sabar. Dengan sakit tu kita dapat pahala. Dapat nikmat, niaga untung. Pandang ini rezeki daripada Allah, perbuatan Allah, nikmat Allah, kurniaan Allah. Untuk apa? Kita syukur. Jadi Allah bagi nikmat supaya kita dapat pahala syukur. Boleh bangun malam, bermayang tahajud. Bukan aku yang mayang, Allah. Allah bagi hidayah, Allah bagi taufik, Allah bagi kekuatan, ta'yid, pertolongan. Semua daripada Allah. Qul bi fadlillah. Katalah ini anugerah daripada Allah. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang dia. Kita syukur. Zikru minnah. Zikir akan minnah, pertolongan Allah Ta'ala yang membolehkan kita ibadat. Apa-apa balik di sana. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah. Jadi itu hikmah dia. Makrifah ni melahirkan sifat-sifat yang hebat-hebat. Berjuang lama tak menang. Tak menang-menang. Allah nak bagi pahala sabar. Pahala jihad yang banyak kepada kita. Tak ada satu pun sia-sia. Mengikut dikehendaki oleh Allah, dikehendakinya. Demikian nauk itu. Apa yang bahagian-bahagian kita, nauk yang Tuhan nak bagi kita. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni. Tak sama Allah bagi. Orang ni Tuhan buka macam ni. Mana kata mengenal Allah, sifat kekerasan, kehebatan Allah. Dia sentiasa beristighfar, minta ampun, bertaubat, berzikir, takutkan Allah. Ada pula orang yang Allah buka, nampak akan sifat-sifat rahmat, kasih sayang Allah, dan sentiasa bersyukur, mengharapkan Allah Ta'ala dan sebagainya. Macam-macam Allah Ta'ala bagi ke hamba tu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Padahal dan amal. Hal ni kelakuan-kelakuan batin, amal ni kelakuan-kelakuan zahir. Zahir dan batin semua Allah bagi. Kita boleh sembahyang, Allah bagi. Kita dapat khusyuk, itu batin, Allah bagi. Kita boleh bersedekah, Allah juga bagi. Kita boleh ikhlas dalam sedekah kita, Allah juga bagi. Semua daripada Allah. Zahir dan batin, amal dan hal. Dan qaul, dan juga perkataan, ucapan-ucapan kita. Dengan ucapan pula dia boleh jadi amal. Berzikir jadi amal, baca Quran jadi amal yang baik. Nasihat agama, tunjuk ajak, semua ni perkataan-perkataan kebaikan ni semua daripada Allah. Maka zahirlah sekalian, dia kata hukumnya dalam segala amal hamba itu. Maka zahirlah pada pandangan mata hati kita segala hukumnya, hukum Allah. Hukum ni mana ketetapan Allah, ketentuan Allah. Nak bagi kita semayang ke, nak bagi kita puasa ke, nak bagi kita zikir ke, nak bagi kita bangun malam, semua daripada Allah Ta'ala. Ya? Dia kata zahirlah sekalian hukumnya dalam segala amal hamba itu. Setiap perbuatan kita, semuanya ketentuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bangsakan pada diri kita. Yang baiklah.
Yang buruk kita bangsakan diri kita lah. Segi hakikat memang baik buruk daripada Allah, itu rukun iman yang 6. Tapi segi adab, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Mana yang baik semua daripada Allah. Supaya kita bersyukur di atas nikmat Allah yang baik-baik ni. Boleh beribadat ni. Famin sayyi'atin famin nafsik. Yang buruk daripada diri kamu. Supaya bila kita dah buat yang benda yang buruk, benda tak elok, kita bertaubat. Hakikatnya tak boleh kita nafi baik dan buruk daripada Allah. Syariatnya baik daripada Allah, buruk kita. Hakikatnya baik dan buruk daripada Allah. Qul kullun min indillah. Itu dalil dia. Kata oleh Muhammad, semua daripada Allah. Baik pun Allah, buruk pun Allah. Hakikat. Syariatnya baik daripada Allah, buruk kita punya sendiri. Habis ahli sunnah wal jamaah gabung dua-dua sekali. Gabung dua-dua. Kalau tak gabung, mungkin kita Jabariyah, mungkin kita Mu'tazilah. Jabariyah baik buruk daripada Allah. Ni mungkar-mungkar maksiat semua daripada Allah. Dia kacau apa biar dia dibuat mungkar. Ni pun Allah Taala juga. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Nak bibuh mana hadis ni? Baik buruk memang daripada Allah. Tapi Allah suruh, Nabi suruh kita mencegah mungkar, menolak yang buruk. Tu Allah bagi kita pemikiran, bagi akal. Pilih yang baik, tolak yang jahat. Ada dua kita gabung. Kalau kita ambil satu, mungkin kita Jabariyah, mungkin kita Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Yang baik daripada makna kata daripada itu Mu'tazilah. Ahli sunnah Jabariyah baik buruk semua daripada Allah. Kita jangan capuk tangan. Ahli sunnah memang baik buruk daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala suruh kita buat baik, Allah larang kita buat yang jahat. Bahkan Allah suruh kita mencegah pula kemungkaran, menolak yang jahat. Bukan kita saja, untuk orang lain pun disuruh macam tu. Dua-dua ni insya-Allah baru selamat. Seperti mana kata ulama-ulama sufi, man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang berpeka, ambil syariat, tidak bertasawuf, tidak pakai hakikat, mereka ni fasik. Orang yang berhakikat, bertasawuf, tanpa fiqah, tanpa syariat, orang ni zindik. Zindik itu cenderung ke arah kekufuran. Siapa yang himpun dua-dua, mereka ni tahqiq. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Tidak kena faham eloklah tu, insya-Allah. Nanti tang tu dulu, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah